السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وما توكلي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وصاحب الغرة المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Ubaidillah, Timbalan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ajatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mengecapi nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Lebih-lebih lagi kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Malam ini kita dah masuk malam 1 Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah bagi peluang kepada kita selama 1 bulan berada di bulan Rajab, bulan yang Allah taala lipat kali gandakan pahala-pahala terhadap amal-amal kebaikan yang kita kerjakan. Moga-moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semua amalan-amalan ketaatan dan kebaikan yang kita kerjakan pada bulan Rajab baru-baru ini, tempoh hari, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Dan seterusnya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bukan sahaja anugerahkan kita dengan nikmat umur, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan hidayatut taufiknya, hingga kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya pada malam ini kita dapat bersama-sama menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk terus menikmati nikmat istiqamah berada di taman-taman syurga Allah. Lebih-lebih lagi kita berada di taman syurga, di dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, khususnya yang kita sedang pelajari, yang kita sedang kupas sekarang ini ialah surah Al-Hasyr. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-11 hinggalah ayat yang ke-17 insyaAllah. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu seperti biasa marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita akan sama-sama baca surah Al-Fatihah. Moga-moga kita senantiasa tetap diberikan nikmat istiqamah
dan pengajian kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya akhirnya kita akan sama-sama baca surah Al-Hasyr daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17 insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا
وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan, kita telah mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkhabaran terhadap golongan orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang Ansar, yang dipuji Allah Subhanahu wa taala kerana mereka sanggup melebihkan saudara-saudara mereka di kalangan kaum Muhajirin yang diusir daripada Makkah Al-Mukarramah, diusir dalam keadaan sehelai sepinggang, yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka, kampung halaman mereka, sehelai sepinggang, terpaksa meninggalkan keluarga mereka yang bukan Islam, semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mempertahankan iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Golongan Ansar ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita supaya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dirakamkan dalam ayat yang ke-10 tentang bagaimana orang-orang yang beriman yang datang selepas daripada golongan Ansar ini dan Muhajirin hinggalah hari kiamat, mereka ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan begitu juga mereka sanggup mendoakan saudara-saudara mereka yang sebelum daripada mereka, yang mendahului mereka daripada segi keimanan, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah ada sifat dengki di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengajaran yang kita kena ambil. Kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita tidak ada sifat-sifat dendam dan dengki kepada sesama Islam, sesama orang yang beriman kepada Allah. Jadi pada malam ni kita nak sambung pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak menarik perhatian kita kembali tentang sifat orang-orang munafik yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir dan orang-orang Yahudi yang lain. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-11 tentang perangai orang munafik yang melaksanakan janji dusta mereka kepada kaum Yahudi Bani Nadir. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang munafik seperti ketua mereka Abdullah bin Ubay bin Salul dan rakan-rakannya. Mereka mengutus utusan kepada Bani Nadir. Ini cerita kembali kepada cerita awal hari itu, pada permulaan ayat. Bani Nadir telah menerima utusan daripada golongan munafik yang berjanji untuk membantu mereka di dalam peperangan mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat di kalangan orang Islam. Allah Ta'ala sebut
Pada ayat yang ke-11, apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Khitab ini secara khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kaum orang-orang Islam pada ketika itu. Bagaimana keadaan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan Yahudi, orang kafir di antara ahli kitab, iaitu orang Yahudi Bani Nadir. Sesungguhnya jika sekiranya kamu diusir, nescaya kami pun akan keluar bersama-sama dengan kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada sesiapa pun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini Allah Ta'ala nak menceritakan tentang pembohongan kaum munafik. Orang munafik ni memang terkenal dengan perangai berpura-pura, perangai berdusta, berlakon di hadapan macam orang baik. Jadi Allah Ta'ala nak membongkarkan perangai munafik ini. Mereka bukan saja berpura-pura bersama dengan orang Islam, dengan rakan sejawat mereka Yahudi pun mereka berpura-pura juga. Tidak mengutarakan janji-janji mereka. Ini sebenarnya satu ajakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut dalam kitab tafsir yang lain, bahawa mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, dan kepada para sahabat yang lain, dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya memperhatikan perangai orang Islam yang munafik ini, yang mempunyai budi pekerti yang rendah dan perbuatan yang hina, yang mana mereka mengaku hendak membela kaum Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang tengah terdesak. Mereka terdesak kerana menghadapi tentangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum tentera-tentera Islam. Kita tafsir menyebut nama-nama mereka yang paling terkemuka ialah Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Nabtal, Rifa'ah bin Zaid, ditambah lagi dengan Rifa'ah bin Tabud dan Aus. Semua ini merupakan pemuka-pemuka orang-orang besar di kalangan munafik yang pada lahir mengaku menjadi Ansar. Mereka berada di Madinah, mengaku jadi orang Ansar, padahal di dalam gerak langkah mereka itu, mereka selalu bersekongkol dalam tiap gerakan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal diam-diam mereka bersekongkol dengan orang Yahudi, bersekongkol dengan orang kafir di Mekah Al-Mukarramah. Yang mana mereka berkata kepada rakan-rakan mereka di kalangan Yahudi, sebagaimana yang disebut di dalam ayat ini, bagaimana keadaan kaum kafir Yahudi Bani Nadir yang tengah terancam itu mereka anggap sebagai saudara, sebab hati mereka lebih dekat dengan mereka yang jauh daripada Islam. Dikatakan bahawa kafir-kafir itu saudara mereka, saudara yang sepahaman dengan mereka, saudara yang sekongkol dengan mereka menentang Nabi SAW dan orang-orang Islam. Perkataan mereka ialah, sesungguhnya jika kamu diusir oleh Muhammad daripada negeri Madinah ini, nescaya kami akan keluar bersama dengan kamu. Dengan berkata demikian, mereka hendak menunjukkan sifat setia kawan mereka kepada rakan sejoli mereka, rakan seangkatan mereka, iaitu Yahudi Bani Nadir. Dan kami tidak akan patuh kepada seorang pun selamanya untuk menyusahkan kamu. Artinya walaupun Muhammad dan pengikut-pengikut itu memaksa kami supaya turut benci kepada kamu, turut mengusir dan memusuhi kamu, namun kami tidak akan mematuhi perintah Muhammad itu. Kami akan selalu setia membela kamu, dan kalau kamu diperangi pula, kata mereka, sebab yang disebut dalam ayat ini, pasti kami akan membantu kamu. Allah Ta'ala sebut
Sampai Allah Ta'ala gunakan huruf taukid, tuan-tuan. Lanansurannakum. Lam itu dia panggil lam taukid. Satu perkataan dalam bahasa Arab nak menguatkan statement. Ada nun pula, nunut taukid. Lanansurannakum. Ada dua huruf taukid. Allah Ta'ala nak ceritakan betapa bersungguhnya mereka kononnya nak tolong rakan sejawat ni. Yahudi Bani Nadir membohong belaka, berpura-pura. Allah Ta'ala nak bongkar. Suruh Nabi orang Islam tengok ni perangai orang munafik. Dengan kita pun dia membohong, dengan sama-sama rakan seperjuangan mereka pun bohong juga. Ini perangai orang munafik. Sebab tu orang munafik ni, tuan-tuan, dia punya tempat dia dalam api neraka, tempat yang paling bawah sekali, paling panas. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempat orang munafik ini di neraka yang paling bawah. Pasal orang munafik ni orang Islam. Kalau dah Islam, lepas tu pula berpura-pura konon-kononnya beramal dengan Islam, mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi, tapi secara sembunyi pula jadi gunting dalam lipatan. Macam-macam dibuat, konspirasi bersama dengan orang-orang kafir pula untuk meruntuhkan Islam. Maka Allah Ta'ala hukum mereka lebih teruk daripada orang kafir. Kafir tu dah tentulah dia. Ini engkau dah memang Islam dah. Tiba-tiba pakai jubah sama, pakai serban sama, berjuang sama-sama dengan Nabi. Kalau hari Jumaat tu sebelum Nabi sampai berkhutbah, dia khutbah dulu. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia dulu khutbah. Duduk kat depan ni, kat mimbar ni, dia pula bagi semangat kepada orang Islam. Kita kena sokong Islam, kita kena memperjuangkan Islam, sokong Nabi. Wah, bukan main lagi. Tapi dalam diam-diam bersekongkol dengan orang kafir Quraisy dekat Mekah sana. Dan Allah Ta'ala nak bongkar ni perangai munafik ni, bukan bersama dengan Islam dia nak membohong, dengan sama-sama rakan seperjuangan pun dia bohong juga. Ini memang perangai orang munafik ni, tuan-tuan. Jadi jangan ada di kalangan kita jadi orang munafik ni. Orang munafik ni dia gali lubang daripada dalam Islam, nak meruntuhkan Islam daripada dalam. Sampaikan orang kafir akan nampak Islam ni hudu, Islam ni tak cantik, Islam ni buruk, Islam ni ekstrim. Ni digelar orang kafir dah bagi macam-macam gelaran pada Islam. Islam ekstrim lah, Islam macam-macam. Ni dia, tuan-tuan, ini perangai orang munafik. Jadi Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala tegaskan pula di akhir ayat itu, wallahu yashhadu. Allah Ta'ala tegaskan di akhir ayat yang ke-11 ini, wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala menyaksikan sesungguhnya mereka memang betul-betul pendusta. Digunakan lam taukid lagi sekali. Nun itu huruf taukid, dua juga. Dua huruf taukid digunakan. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala memang benar-benar menyaksikan bahawa memang mereka orang munafik ni betul-betul pendusta besar. Bukan main-main. Kita kena berjaga-jaga, berhati-hati dengan orang munafik ni. Jadi Allah Ta'ala minta Nabi tengok, Nabi perhatikan perangai orang munafik ni. Kerana kebohongan mereka itulah, jadilah Bani Nadir terus menunggu-nunggu. Kesian orang Bani Nadir duk tunggu-tunggu mana kata nak hantar 2,000 tentera tu. Nak hantar 2,000, bukan sikit, bukan 200, 2,000. Nak tolong kaum Bani Nadir. Mulanya Rasulullah telah memberi mereka kesempatan keluar meninggalkan Madinah dalam masa 10 hari. Mula-mula Nabi bagi peluang kepada Bani Nadir, dalam masa 10 hari ni kau kena tinggalkan Madinah, tinggalkan kampung kau. Nabi cakap. Nyarislah mereka menerima kesempatan yang diberikan itu.
Tetapi oleh kerana jaminan yang diberikan oleh kaum munafik kepada kaum Bani Nadir ni, konon-kononnya rakan sejawat ni, rakan seperjuangan ni, dah janji nak tolong hantar bantuan, hantar bantuan talian hayat, mereka pun cubalah bertahan. Mereka tidak mau pergi meninggalkan Madinah dan tidak bersedia keluar meninggalkan benting mereka, kerana mereka percaya bantuan akan datang sebanyak 2,000 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni ketua munafik ni. Namun setelah sampai waktu yang ditunggu-tunggu, tiada seorang pun daripada mereka yang datang bantu. Sehingga mereka hanya dapat bertahan 21 hari sahaja. Akhirnya mereka pun menyerah kalah. Itu dia Allah Ta'ala sebut. Pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala menyaksikan pembohongan mereka. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi tentang pembohongan ni, janji-janji bohong ni. Mereka kata apa? La wala in qutilu la yansurunahum. Sesungguhnya jika mereka diperangi, nascaya mereka tidak akan menolongnya. Jadi Allah Ta'ala bersaksi mereka ni membohong, sehingga kan Allah Ta'ala menyatakan, kalaulah kaum Bani Nadir ini diperangi, la yansurunahum, kamu jangan haraplah orang munafik ni nak datang tolong, kata Allah. Wala in nasaruhum, kalaupun mereka, sesungguhnya jika mereka menolong, yakni mereka ingin ikut berperang, la yuwallunnal adbara summa la yunsarun, nascaya mereka akan berpaling dari ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Kata Allah, orang munafik ni jangan percaya dia, kalau mereka datang tolong pun nanti setengah jalan dicabut, sebagaimana yang mereka buat bersama dengan orang-orang Islam dalam peperangan Badar. Pergi 1,000, tuan-tuan, balik 300. Tengah-tengah jalan tengok 300 dah tak ada. Elok tadi 1,000 pergi, jalan tengah-tengah jalan, 300 dah tak ada, tinggal 700 je. Itu perangai orang munafik. Allah Ta'ala sebut ni. Kalau mereka tolong pun, kalau mereka ikut serta berperang menolong kamu menentang orang Islam, kamu tengok nanti tengah-tengah jalan mereka akan berundur. La yuwallunnal adbar, nascaya mereka pasti akan mengundur ke belakang. Al-adbar itu belakang, sebagaimana yang telah mereka buat. Allah Ta'ala suruh ingat balik dulu dalam peperangan Badar. Mereka telah buat dulu, cerita tu dah ada, sejarah lampau dah ada. Kita ni tuan-tuan, kalau orang pernah buat dekat kita, kita kena berhati-hati dekat dia. Kalau orang tu memang rekod dia bersih, tak apa, kita tidak boleh berburuk sangka. Tapi kalau orang tu pernah buat sesuatu yang tak baik dekat kita, di dalam Islam kita bukan disuruh berburuk sangka, tapi berhati-hati bila bersama-sama dengan mereka, pasal mereka ada sejarah. Ada sejarah. Bukan kita nak buruk sangka, tidak, tapi berhati-hati. Kena duduk di zaman sekarang ni, akhir zaman ni, macam-macam boleh berlaku. Memang Allah Ta'ala melarang kita berburuk sangka, tapi di dalam pada itu Allah Ta'ala minta supaya kita berhati-hati dalam pergaulan kita dengan orang yang pernah berbuat jahat. Kadang-kadang nampak macam dah bertaubat, tapi rupanya tidak. Jadi berhati-hati je. Sambil-sambil tu kita boleh terima dia, alhamdulillah, bagi peluang. Dalam pada bagi peluang tu ada berhati-hati. Ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebut dalam ayat ini. Allah Ta'ala dah kata dah, aku menyaksikan apa yang mereka buat. Kau jangan percayalah. Kau jangan percayalah. Kalau berperang mereka memang tak akan datang tolong. Kalau datang tolong pun nanti tengah-tengah jalan mereka akan cabut lari, berpaling tadah.
Pasal mereka memang takut dengan orang Islam, dengan tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pergi perang untuk mati. Orang kafir tuan-tuan pergi perang tak nak mati. Saya teringat dulu masa peperangan Mujahidin. Ingat tak dulu Mujahidin dengan tentera Amerika. Tentera Amerika tu pergi perang tu tuan-tuan, ada insurans. Minta insurans apa semua. Orang Islam mana ada insurans yang Mujahidin tu tak ada insurans langsung. Mereka sanggup menggadaikan nyawa semata-mata untuk mempertahankan negara mereka, mempertahankan Islam. Ni tuan-tuan, mereka memang takut. Sebab itu disebut pada ayat yang seterusnya, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sesungguhnya kamu di dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Orang munafik ni, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepada orang Islam, kepada Rasulullah dan tentera Islam lebih daripada takut Allah. Sanggup membohong. Kenapa Allah Taala kata mereka tak takut Allah? Mereka sanggup membohong, sanggup menipu. Dia lebih takut kena bunuh dengan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih takut kena bunuh dengan orang Islam lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sebelum ni kita dah baca yang mana mereka sanggup bersumpah dengan sumpah bohong, semata-mata nak suruh orang Islam percaya dengan mereka. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sesungguhnya kamu di dalam hati mereka asyaddu rahbatan, lebih ditakuti, lebih mereka takut lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Punya teruknya orang munafik ni tuan-tuan. Jadi kita jangan ada perangai macam ni. Lebih takut kepada manusia lebih daripada kita takut Allah. Zaman kita ni lebih takut COVID-19, lebih takut lebih daripada Allah. Kita nampak sangat dah. Beri peluang pada azan, insya-Allah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita ulang balik ni tadi Allah Ta'ala sebut bahawa perangai orang-orang munafik ini, Allah Ta'ala dalam ayat ini sebenarnya nak bercerita kepada kita tentang hakikat jiwa orang-orang munafik. Mereka tidak berani menghadapi kenyataan. Bahkan kalau berhadapan dengan orang-orang yang beriman, mereka akan jadi ngeri. Berhadapan dengan orang yang bersedia mati, mereka pun akan menjadi takut akan mati. Mereka lebih takut kepada orang yang beriman lebih daripada takut kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Orang yang beriman sejati, naluri rasa takutnya telah dihimpunkannya hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Ini perangai orang beriman. Sanggup menghadapi apa sahaja kerana Allah. Sanggup mati kerana Allah. Tidak takut sengsara, tidak takut mati. Ini orang beriman. Tidak takut berhadapan dengan sesiapa sahaja. Sebab takutnya yang sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Dan orang munafik, sebab tidak takut kepada Allah seperti orang beriman, menjadi sangat takut mereka kepada orang yang beriman itu. Orang yang beriman mau mengejar mati. Kalau tidak mati, kata Allah, pasti dia tidak akan mati. Orang beriman ni, dia dah yakin dalam mati. Kalau tak mati, kalau Allah Ta'ala kata tak mati, memang tak mati. Walaupun pergi perang, berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Kalau Allah Ta'ala kata tak mati, tak mati. Tak takut apa? Ini orang beriman sebenarnya, meletakkan dalam hati dia kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang munafik akan lari bertempiaran daripada maut, atau daripada orang yang dianggapkan boleh membawa maut. Dia tidak dapat bertawakal dan berserah diri kepada Allah, kerana dalam hati kecilnya mereka terasa bahawa mereka bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya kita kena meletakkan takut hanya kepada Allah, jangan yang lain daripada Allah. Tapi kita tengok realitinya tidak. Realitinya kita tengok masyarakat kita lebih takut kepada COVID-19 lebih daripada Allah. Tandanya, buktinya apa? Buktinya mereka tak semayang. Ramai yang masih lagi meninggalkan solat dalam keadaan COVID-19. Dekat COVID-19 cukup main takut, macam-macam dia gunakan. Cuci tangan lah, penjarakan lah, pakai mask lah, macam-macam. Tapi yang arahan daripada Allah suruh buat, tinggalkan. Nampak sangat manusia lebih takutkan kuman makhluk Allah itu lebih daripada takut pencipta kepada makhluk Allah Ta'ala tersebut. Ini perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Sepatutnya kita tidak boleh jadi macam perangai orang munafik ini. Lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama-samalah tuan-tuan dan puan-puan membina kekuatan di dalam hati kita. Membina kekuatan ini, kekuatan dalaman ini tuan-tuan nak dibina daripada mana? Dibina daripada bertahajud. Kita pernah belajar dulu surah Al-Muzammil, surah Al-Mudaththir.
Kita dah pelajari dah bagaimana Allah Ta'ala minta supaya kita membina kekuatan daripada Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini adalah untuk membina kekuatan dalaman supaya kita tidak mudah diganggu gugat oleh musuh-musuh Islam. Saya baru terbaca tuan-tuan yang terkini sekarang ni. Sekarang ni gerakan kristenisasi, Kristian, gerakan yang terkini sekarang ni, mereka mencari pelajar-pelajar yang belajar agama untuk dijadikan sebagai kader-kader mereka. Ada seorang pelajar tahfiz di Perak telah diambil untuk menjadi pendakwah mereka, kader-kader mereka, kader-kader mereka, dan sekarang sedang menjadi padri Melayu Kristian di Perak. Dia sedang cari tuan-tuan. Pasal apa? Bila mereka ambil orang-orang yang memang berlatar belakangkan agama, mudah cakap-cakap mereka ini nak dipercayai. Sebab itu sekarang ni mereka sedang merancang satu gerakan untuk mengambil pelajar-pelajar agama ini untuk dijadikan Kristian. Kemudian bukan saja jadi Kristian, bukan jadi orang awam, tapi jadi orang besar, orang yang mengajak orang lain untuk masuk Kristian. Dia akan cari pelajar-pelajar pondok. Ada pelajar pondok seorang pun jadi padri Kristian. Ini satu perkara yang kita kena ambil perhatian kepada anak-anak kita, terutamanya generasi muda, dan diambil orang-orang muda sekarang ni, supaya kita ingatkan mereka supaya jangan semata-mata belajar, jangan semata-mata menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran ni tuan-tuan, yang belajar agama ni, dia punya gangguan dia lagi besar daripada orang awam. Yang datang goda bukan jenis perebet-perebet ni. Yang datang bukan tak ada pangkat, bukan setakat pangkat sarjan, korporal sarjan, tak, major general. Nak lawan dengan jin-jin, syaitan-syaitan yang pangkat besar ni, kekuatan dalaman kena kuat. Takarrub kita, hubungan dengan Allah Ta'ala kena kuat, kena mantap. Nak bagi mantap, hubungan kena kuat. Ilmu satu hal yang wajib kita pelajari. Satu lagi perkara untuk menjaga, memelihara ilmu ini supaya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan, untuk kita dapat tatbikkan dalam kehidupan kita, perlukan kepada hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting. Kita pun tuan-tuan yang dah belajar ni, bukan cerita yang memang belajar agama macam saya. Tuan-tuan pun sama. Tuan-tuan pun yang datang bukan yang perebet-perebet. Pasal tuan-tuan pun dah belajar banyak. Tiap-tiap minggu belajar, tiap-tiap malam tu. Kebanyakan malam, macam-macam tok guru dah, macam-macam kitab, dah boleh mengajar dah sikit-sikit. Jadi yang datang tu mungkin pangkat korporal yang bukan tak berpangkat, yang ada pangkat juga. Jadi hubungan dengan Allah Ta'ala pun kena rapat. Banyakkan semayang-semayang sunat, banyakkan zikir-zikir, banyakkan membaca Al-Quran. Kemudian yang paling penting, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu suatu anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hati kita tidak mudah diganggu gugat oleh musuh-musuh Islam. Kita tidak mudah diganggu gugat dengan da'ayah yang tak betul, yang memesongkan kita daripada akidah yang sahih, yang menggelincirkan kita daripada siratal mustaqim. Doa jangan lupa, ihdinas siratal mustaqim. Doa selalu, jangan saja dalam semayang, di luar semayang pun bila kita berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ya hadiyad dalal ihdina ila siratikal mustaqim. Tunjukkanlah kami berada di atas siratal mustaqim. Minta sekali, doakan sekali orang Islam yang lain
ihdina wahdi ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi juga petunjuk dan hidayah kepada umat Nabi Muhammad keseluruhannya untuk senantiasa istiqamah berada di atas siratal mustaqim, insya-Allah tuan-tuan. Moga-moga Islam kita akan terbela, Islam kita akan terpelihara sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Taala dah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menurunkan Islam, dan kami janji untuk memelihara Islam ini daripada diganggu gugat. Siapa yang nak pelihara itu kitalah tuan-tuan. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi bukan kita yang duduk di majlis ilmu ini? Siapa lagi kalau bukan kita yang beristiqamah untuk sembahyang berjamaah pada setiap waktu? InsyaAllah tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempertahankan Islam, untuk terus mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di zaman fitnah ini, di zaman yang orang kafir nak ambil pula nama Allah, nak jadikan, nak letak kat gereja pula. Padahal boleh guna God je. Kalau dekat tanah Arab tak risau tuan-tuan, memang orang Arab. Kalau dekat gereja memang diguna kalimah Allah ni. Padri-padri dia sebut nama Allah, memang Allah ni mereka ikut kepercayaan mereka, memang Allah Ta'ala ni ada. Tapi bagi mereka, kalau Kristian, Allah Ta'ala ni tiga, Trinity, tiga. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika ditanya kepada orang-orang yang bukan Islam, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nascaya la yaqulunna Allah. Nascaya mereka benar-benar akan mengatakan bahawa yang menciptakan Allah. Jadi mereka percayakan Allah. Sebab itu kita tak pelik kalau dekat Mesir, saya dulu berada di Mesir, berada di Syria, kita baca dia punya makalah-makalah, tulisan-tulisan daripada padri-padri. Mereka menggunakan nama Allah dalam khutbah mereka, dalam penulisan mereka, dan tidak ada jadi masalah. Cuma di tempat kita ni tuan-tuan, kerana sebelum ni dia boleh guna je nama God, boleh je guna God kan, God tu Tuhan. Tapi kenapa pula tiba-tiba nak ambil nama Allah ni, nak letak kat gereja, nak letak kat Bible pula? Kenapa? Nampak tak? Seolah-olah di sini ada satu unsur nak mempermain-mainkan nama Allah. Ni kita sebagai umat Islam kena mempertahankan perkara ini. Satu. Tapi kita jangan jadi umat Islam yang hanya mempertahankan kalimah Allah. Tapi yang paling penting daripada kalimah Allah, tuntutan daripada perkataan Allah tu. Apa tuntutan dia? Tuntutan dia pelaksanaan segala syariat Allah. Yang kita risau, orang Islam bukan main lagi buat demonstrasi. Orang bukan Islam duk nak letak ni nama Allah dekat gereja, nak letak dekat dalam Bible. Tapi yang buat demonstrasi ni semayang pun tidak, masjid pun tak nak datang. Sebenarnya tuntutan daripada kalimah Allah itu, kita bukan saja diminta untuk mempertahankan kalimah Allah, bahkan yang lebih daripada itu, kita mempertahankan syariat Allah. Tanggungjawab kita menterjemahkan perkataan Allahu Akbar tu dalam kehidupan kita. Itu yang lebih penting sebenarnya. Barulah nampak Allah Ta'ala itu besar. Ini orang Islam tak menampakkan bahawa Allah Ta'ala itu besar kerana tak nak beramal dengan Islam. Orang Islam sendiri berperangai dengan perangai orang bukan Islam. Lepas tu bila sibuk dengan perkataan Allah ni, bila orang kafir sibuk nak guna perkataan Allah, bukan main bising lagi. Sedangkan yang bising-bising tu, yang tak semayang pun ramai. Nampak tak? Yang bising-bising tu, kaki botol arak pula tu. Ini perkara yang kita kena tengok sebenarnya. Bukan sekadar itu sebenarnya. Yang lebih daripada itu. Kita bukan nak mempertahankan perkataan tu sebenarnya. Kita nak tuntutan daripada perkataan Allah itu mesti diaplikasikan, mesti diterjemahkan dalam kehidupan kita seharian. Ini perkara yang sepatutnya menjadi tanggungjawab kepada kita sebagai orang Islam,
Bukan saja kalimah itu kita kena pertahankan, yang sepatutnya yang lebih daripada itu tuntutan daripada kalimah Allah, iaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita praktikalkan, tatbikkan dalam amalan harian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barulah agama Allah ini akan benar-benar dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan-tangan umat Islam, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat kita perkatakan pada malam ini. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dipelihara daripada segala gangguan-gangguan yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke lembah kemurtadan dan kesyirikan, insya-Allah. Kita tangguh dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamata ya arhamar rahimin. Allahumma ya hadiyad dalal ihdina wahdi ashiratana wahdi ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila siratikal mustaqim wa ila ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi